حبيبي تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Jawi. Okey, baik, insyaAllah. Untuk mata pelajaran Jawi, pelajaran yang pertama untuk pelajaran Jawi pada tahun 4 ialah tanda bacaan, iaitu pelajaran 1, tanda bacaan. Okey, tanda bacaan ni apa dia? Tanda bacaan ini seolah-olah kalau kita baca tu, kita jumpa titik, kita jumpa koma. Jadi ada fungsi-fungsi dia. Apabila kita jumpa titik, untuk apa? Untuk berhenti. Untuk koma adalah untuk berhenti di tengah-tengah. Dan kita ada tanda tanya. Itulah tanda bacaan. Okey, tengok unit 1. Mengenal tanda bacaan. Okey, sebelum tu kita tengok objektif. Ini adalah tujuan untuk kita mempelajari pelajaran tanda bacaan ni. Apa tujuan dia untuk kita mempelajari mata pelajaran untuk tajuk ini? Tujuan yang pertama adalah untuk kita mengenal tanda bacaan, supaya kita dapat kenal tanda bacaan, sama ada yang ni tanda dia noktah ataupun titik, yang ni tanda dia koma, yang ni tanda dia titik bertindih ataupun noktah yang bertindih. Kita boleh kenal. Yang kedua, kita dapat membaca ayat yang mengandungi tanda bacaan. Jadi kalau kita jumpa dalam satu ayat tu, dia ada tanda bacaan, dia ada tanda tanya. Jadi kita boleh baca. Kita baca itu bukan baca sekadar baca, kita boleh baca dan faham mengikut nada bacaan yang betul. Bukan kita baca straight sahaja, tapi dia ada nada dia. Kalau kita jumpa dengan tanda tanya, dia ada nada dia. Kalau kita jumpa dengan tanda seru, dia ada nada dia. Okey, yang seterusnya, tujuan kita mempelajari tajuk tanda bacaan ini adalah untuk melengkapkan dan menulis ayat yang mengandungi tanda bacaan. Okey. Kalau satu ayat tu tidak mempunyai tanda bacaan, jadi ayat itu tidak lengkap. Kita tak tahu apa dia yang ayat tu nak. Tu pentingnya tanda bacaan di dalam tulisan Jawi ni. Kita tengok. 1. Baca dan fahami. Okey. Tanda bacaan mempunyai peranan yang penting. Tanda bacaan ni memang amat penting untuk kita faham satu-satu ayat. Digunakan untuk melengkapkan ayat. Okey, kalau satu-satu ayat itu tiada tanda bacaan seperti titik, koma, jadi seolah-olah ayat itu tidak lengkap, sebab kita tak tahu di mana ayat itu sudah cukup ataupun ayat itu dia nak sambung lagi ke, kita tak tahu. Itulah pentingnya untuk kita mempelajari tanda bacaan. Seterusnya adalah tanda baca dalam ayat memberi isyarat kepada pembaca untuk membaca mengikut intonasi yang betul dan sesuai. Okey, tanda baca dalam ayat memberi isyarat kepada pembaca. Okey, tanda baca, contohnya bila kita jumpa tanda tanya. Seolah kita tanya dia. Kita tanya je, apa nama kamu? Kita takkan tanya itu. Okay, kalau dia ada tanda tanya, kita takkan kata apa nama kamu.
apa nama kamu. Kita tak baca straight macam tu. Jadi kita akan ada tanda baca untuk kita baca mengikut intonasi ataupun nada bicara yang betul. Contoh, kalau ayat yang mempunyai tanda tanya. Kita nak tanya nama dia, kita takkan tanya. Biasa kita akan tanya, siapakah nama kamu? Itulah. Contoh kalau dia ada tanda seru. Wah, cantiknya rumah itu. Itulah nada bacaan jika kita memahami tanda bacaan yang betul. Okey, seterusnya. Membantu kita memahami teks yang dibaca kerana tanpa tanda baca teks sukar difahami. Okey, bila ada satu-satu teks tu dengan tiada tanda baca yang betul dan tiada langsung tanda baca ataupun tanda bacaan tak betul ataupun tanda baca tak ada, dia tak ada titik tak mana. Apabila dia nak abang kata yang ni ada tanda, dia nak tanya yang ni pun dia tak bubuh tanda tanya, dia tak bubuh titik bertindih. Jadi susahlah untuk kita faham satu-satu petikan atau teks. Okey. Itulah pentingnya tanda baca. Seterusnya, sekarang kita di muka surat 7 dan kita berpindah kepada muka surat 8. Okey. Dalam muka surat 8 ni kita akan jumpa gambar yang menerangkan tanda-tanda bacaan. Okey. Nombor 2, baca dan fahami tanda-tanda bacaan di bawah. Okey. Yang pertama adalah dia suruh baca dan faham tanda titik ataupun kita panggil tanda nuqtah ataupun tanda nuqtah. Tanda nuqtah ni dia titik satu saja. Dia duduk kat mana? Dia duduk dekat hujung kali contoh. Contohnya kita baca dia titik sini. Jadi maksud kata ayat ni dia takat ni sahaja. Jadi kita dapat fahamlah. Kita baca sini kita faham daripada ayat ni. Jika ayat ni dia tak ada titik, contohnya seolah-olah kita tahu ada sambung lagi ke? Macam tu. Kita akan tertanya-tanya. Itulah fungsi dia tanda titik. Seterusnya adalah tanda nuqtah bertindih ataupun tanda titik bertindih. Titik bertindih ni seolah-olah kalau kita baca dalam satu teks yang mempunyai dialog, dia akan letak Hafiz titik bertindih. Apa Hafiz kata, siapa nama kamu? Lepas tu sekali bawah pula nama dia Omar titik bertindih. Omar dia akan jawab. Seolah-olah Hafiz dia bersembang dengan Omar. Jadi Omar dia jawab. Omar jawab, nama saya Omar. Itulah fungsi dia. Okay, nanti kita untuk pelajaran yang seterusnya kita akan tengok contoh satu-satu lah. Hari ini kita nak faham dulu, kita nak kenal dulu apa itu tanda-tanda bacaan. Yang seterusnya ialah tanda soal. Tanda soal ialah tanda untuk kita bertanya kepada orang. Untuk kita tulis satu ayat untuk kita tanya kepada orang, kita akan menggunakan tanda soal. Seterusnya tanda koma. Tanda koma ni adalah untuk kita berhenti di tengah-tengah ayat, tapi bukan untuk berhenti selama-lamanya, tapi untuk kita berhenti sebentar sahaja dan kita akan sambung lagi. Seterusnya barulah kita akan jumpa balik dengan titik. Yang tu barulah berhenti. Kalau ada titik, dia akan berhenti terus. Maksud ayat tu sudah lengkap. Tapi kalau ada koma, maksudnya ayat tu tak lengkap lagi. Dia ada sambungan dia lagi. Okey. Seterusnya tanda pengikat kata ataupun yang kita tahu kita panggil pembuka kata dan penutup kata. Tanda pengikat kata. Tanda pengikat kata ni dia juga digunakan di dalam petikan, iaitu apabila kita
kita nak cerita kepada orang, dia ni kata macam ni. Okey, contoh Ustaz kata, kamu ini adalah seorang yang malas, kata guru saya. Contoh dia macam tu. Bila kita letak pembuka kata, kemudian kamu ini adalah seorang yang malas, penutup kata. Jadi dia ikat kamu ini adalah orang yang malas. Jadi dia ikat kata tu. Maksud kata ini adalah kata-kata seseorang. Hujung tu dia akan tulis kata guru. Itulah fungsi dia, pembuka kata dan penutup kata. Dan yang seterusnya adalah tanda seru. Tanda seru ni digunakan untuk perkara-perkara yang dianggap kita takjub ataupun kita terkejut dengan satu benda. Kita lihat, wow, besarnya rumah itu. Macam itulah. Contohnya, wow, wah, amboi, cantiknya baju kamu. Contoh dia macam tu. Itulah fungsi tanda-tanda bacaan yang perlu kita tahu untuk pelajaran Jawi. Okey, bawah sikit kita tengok. Inilah tanda bacaan yang digunakan dalam tulisan Jawi. Okey, dalam tulisan Jawi kita akan gunakan tanda bacaan ini sahaja. Titik ataupun noktah bertindih, tanda soal, tanda koma, tanda pengikat kata, tanda seruan. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada pelajaran kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.